الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah aku utuskan seorang rasul azizun 'alaihi min anfusikum, dari kalangan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita baru sudah melepasi bulan Rabiul Awal. Kita dalam bulan Rabiul Awal kita menyambut peristiwa Maulidur Rasul, di mana peristiwa Maulidur Rasul adalah satu peristiwa ataupun sambutan untuk nak menyemarakkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kasih sayang kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bukan sekadar di dalam bulan Rabiul Awal, tetapi kecintaan dan kasih sayang kita adalah berterusan sehingga berlakunya hari kiamat dan berterusan selagi mana nyawa di kandung badan. Selagi itulah ada tertanamnya rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut di dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Aku utuskan seorang rasul min anfusikum, dari bahagian kamu, dari kalangan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang dilantik menjadi rasul, yaitu manusia yang termasuk dalam bahagian kita. Nabi Muhammad bukan malaikat, Nabi Muhammad bukan jin, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Cuma beza kita dengan Nabi Muhammad, kita adalah manusia biasa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia luar biasa. Yang tu beza. Kadang-kadang saya rasa marah dan geram bila mana ada ustaz-ustaz dan ulama-ulama ataupun tok guru, dia kata Nabi Muhammad ni manusia biasa saja. Tak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia luar biasa. Kalau kita duk sambut peristiwa Maulidur Rasul, kita nak mengenali tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad adalah seorang manusia luar biasa dan Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Apa dalilnya? Dalilnya kita dilahirkan dalam keadaan kekotoran. Kita dilahirkan, kita keluar dalam keadaan keluar dengan darah dan air ketuban. Tetapi Nabi SAW kata dengan ibunya Sayyidah Aminah di dalam kitab Keistimewaan Rasulullah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki, seorang ulama di Malaysia. Dia meletakkan keistimewaan Nabi SAW yang membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa. Kata dengan Syekh Muhammad Fuad, memetik kata-kata ibu Nabi SAW iaitu Sayyidah Aminah. Kata dengan Sayyidah Aminah, aku lahirkan Muhammad dalam keadaan suci dan bersih. Itu membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia luar biasa. Antara lain Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan telah dikatakan
Kita lahir kena pergi cari doktor sendiri, kena cari tok mudin sendiri, kena sunat sendiri. Tetapi Nabi SAW telah dilahirkan dalam keadaan telah disunatkan. Ini menunjukkan bahawasanya manusia yang kita sanjung, yaitu Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, Habibullah, yang mana namanya disebut setiap saat di seluruh dunia. Apa buktinya? Dalam fenomena azan, Tuan Bilal kita tadi azan. Dalam fenomena kajian azan bermula pagi yang paling awal sekali di negara Indonesia, subuh. Jalan-jalan, pusing satu negara, satu dunia, sampai waktu zuhur, sampai waktu asar, sampai waktu maghrib, sampai waktu isyak, berakhir di Jepun. Habis Jepun, mula balik azan subuh di Indonesia. Bermakna setiap hari azan diulang-ulang mengelilingi satu dunia, dan nama Nabi Muhammad SAW disebut di dalam azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia luar biasa. Dan apa keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Hari ini timbul kasidah-kasidah yang memuji Nabi Muhammad SAW. Antara lain yang pernah kita dengar adalah Ya Hanana, betapa beruntungnya kami, yang liriknya Zahara dinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Telah datangnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Hanana bi Muhammad, betapa beruntungnya kami dapat Nabi Muhammad SAW. Apa keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kita bukan seronok main sebut apa makna Ya Hanana, tak. Kita sebut Ya Hanana sebab kita tahu kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mempunyai keuntungan sebagai umat Nabi Muhammad. Banyak keuntungan kita. Saya nak cerita, petang ni tak cukup masa, waktu pendek. Saya cuma nak cerita satu saja contoh keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Masa zaman jahiliah, cara perkahwinan orang jahiliah. Saya nak bagi contoh, dengar betul-betul. Waktu zaman jahiliah, orang berkahwin cara jahiliah ada 2-3 jenis. Saya nak cerita satu jenis. Antaranya seorang wanita akan ditiduri oleh 10 orang lelaki sampai wanita tu mengandung. Bila mana wanita tu dah mengandung, dia panggil 10 orang lelaki duduk di depan dia. Ada yang buat undi tengok siapa nak jadi suami dia. Ada yang diberi kepada wanita tersebut, pilih lelaki mana kamu untuk jadikan suami kamu. Maka 10 orang lelaki berdiri di depannya yang telah memasukkan benih dalam rahim perempuan itu, dan dia pilih lelaki nombor 2 jadi suami aku. Dia pilih lelaki nombor 2 jadi suami aku. Sedangkan lelaki nombor 1, nombor 3 sampai nombor 10, benih mereka masuk dalam rahim perempuan tersebut. Anak yang dilahirkan daripada rahim perempuan tersebut tak kenal siapa bapa dia. Sebab apa? Sebab telah bercampur dengan 10 orang lelaki. Bila mana datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi membatalkan syariat perkahwinan macam tu semua, cara jahiliah. Nabi teruskan macam mana yang kita buat hari ini. Masuk minta akad nikah, buat kenduri, ada hubungan badan suami isteri, maka keluar anak tersebut, anak keluar tu kenal siapa bapa. Ini membuktikan bahawasanya keuntungan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW dengan syariat perkahwinan yang dibawa oleh Nabi SAW membuatkan kita keluar daripada rahim ibu kita, duduk di atas muka bumi, kita kenal siapa mak kita dan kita kenal siapa bapa. Antara lain keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, seperti yang termaktub dalam kitab Syekh yang dikarang oleh Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki. Kata dengan Syekh Muhammad Fuad, memetik cara orang-orang terdahulu, zaman umat-umat Nabi terdahulu, sekiranya mereka melakukan sesuatu dosa, cara bertaubat mereka itu susah sangat. Kalau mereka menipu, cara bertaubat mereka kena potong lidah mereka. Kalau mereka mencuri, cara mereka nak bertaubat, mereka kena potong tangan mereka, baru lepas syarat taubat. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, cara untuk kita bertaubat, kalaulah pernah kita menipu orang, cukup dengan sekadar kita minta maaf kepada orang tu, cukup sekadar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekadar kita berubah daripada perangai jahat ke arah baik,
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada kita. Taubat kita mudah. Jadi begitu banyak keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah kecintaan yang sementara, tetapi kecintaan yang perlu ada dalam diri kita selagi mana nyawa kita berada di dalam badan kita, selagi mana malaikat tidak datang mencabut nyawa kita, selagi itulah kita meletakkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Sebab kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah kamu selagi mana kamu tidak mencintai aku lebih daripada kamu mencintai benda-benda lain di dalam kehidupan kamu. Alhamdulillah, hari ini ada satu fenomena, manusia suka kepada kasidah-kasidah. Jadi tak ada masalah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita nak kasidah ke, sama ada kita nak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masih dalam keadaan kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kalimat-kalimat kasidah yang dikeluarkan daripada mulut kita adalah kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara itu bukanlah perkara yang sia-sia. Perkara itu termasuk dalam zikrullah, memperingati akan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapat pahala yang cukup banyak bila mana kita berada di dalam majlis untuk nak memperingati Allah dan Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan ataupun dalam sejarah kita menjunjung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah ada orang anggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Dalam sejarah kita buat kasidah, kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita duk selawat kat Nabi Muhammad. Saya belum pernah dengar cerita orang puji Nabi Muhammad sampai anggap Nabi Muhammad Tuhan. Yang ada banyak hari ini di luar sana yang menghina Nabi Muhammad. Yang ada banyak di luar sana hari ini anti hadis, yang tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu banyak. Yang nak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada sampai nak jadi sesat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham bahawasanya kecintaan itu perlu ada dalam diri kita, kerana 1400 tahun yang sudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sesiapakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Siapa yang paling mulia? Tanya Nabi. Maka seorang sahabat menjawab, dia kata, "Ya Rasulullah, makhluk yang paling mulia adalah malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala." Nabi kata, "Benar, malaikat itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang lebih mulia daripada malaikat." Seorang sahabat lagi menjawab, "Ya Rasulullah, kalau ada yang lebih mulia daripada malaikat, maka para nabi itulah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Nabi kata, "Benar, para nabi itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana mereka membawa risalah agama Allah Subhanahu wa taala." Nabi kata, "Benar." Maka kata dengan seorang sahabat, kata dengan Nabi, "Ada yang lebih mulia daripada itu." Maka tanya dengan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau ada makhluk yang lebih mulia, maka kamilah sahabatmu ya Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kata dengan Nabi, "Benar, kamu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kamu bantu aku untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala." Dan Nabi mengatakan lagi bahawasanya ada yang lebih mulia daripada kamu, wahai sahabatku. Sahabat terdiam, tak tahu nak jawab apa. Maka tiba-tiba, cuba kita bayangkan, maka tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan wajahnya. Nabi menangis, membasahi pipi dan janggutnya, dan berkatalah sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Maka kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku menangis saat ini kerana aku rindu akan umatku di akhir zaman. Mereka itulah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka tidak pernah duduk bersama denganku. Mereka tidak pernah melihat tubuh badanku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku. Tetapi mereka beriman kepadaku. Ketahuilah wahai para sahabatku, hari ini aku menangis, membasahi pipi dan janggutku kerana aku cinta kepada mereka
dan aku rindu kepada mereka. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1400 tahun yang lampau, seorang nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala duduk bersama para sahabatnya menitiskan air mata kerana rindu dan cinta kepada kita. Pernah tak kita tanya hati kita, kalau dalam kehidupan kita pernah menangis kerana sayang kepada isteri kita? Kita pernah menangis kerana sayang kepada anak kita? Kita pernah menangis kerana sayang kepada ibu dan ayah kita? Pernah tak dalam kehidupan kita menitiskan air mata kerana kita rindu dan cinta kepada baginda Nabi SAW? Tanya dengan Anas bin Malik, ya Rasulullah, bagaimana keadaan gambaran di padang mahsyar? Nabi menggambarkan keadaan di padang mahsyar, kamu tidak akan mempunyai sebutir nasi yang kamu akan makan, setitis air pun tidak ada di padang mahsyar untuk kita minum, dan tidak ada seorang benang yang kita akan pakai di padang mahsyar. Dan bertanya dengan Anas bin Malik, ya Rasulullah, engkaulah yang akan memberi syafaat kepada kami ya Rasulullah, di mana ingin kami carimu ya Rasulullah di padang mahsyar? Maka kata dengan Nabi SAW, Nabi membongkarkan 3 platform yang Nabi akan tunggu kita di padang mahsyar. Yaitu yang pertama, Nabi kata, Aindas sirat, aku akan tunggu kamu di sirat. Sebelum kamu nak lintas di tiang sirat, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tanya lagi dengan Anas bin Malik, ya Rasulullah, manusia begitu ramai di padang mahsyar, bagaimana ingin aku bertemu dengan kamu? Andai kata aku tidak dapat berjumpa dengan kamu di tiang sirat, di mana lagi ingin aku ambil syafaat daripada kamu? Maka kata dengan Nabi SAW, Aindal mizan, aku akan tunggu di mizan, tempat timbang neraca. Nabi akan tunggu untuk bagi syafaat kepada kita. Dan tanya dengan Anas bin Malik, ya Rasulullah, orang begitu ramai di mizan ya Rasulullah, bagaimana ingin aku bertemu dengan kamu andai kata aku tidak jumpa kamu di mizan? Maka kata dengan Nabi SAW, aku akan menunggu kamu indal haud, aku akan tunggu kamu di telaga haud. Sebelum kamu nak masuk ke dalam syurga, aku akan beri minuman daripada telagaku kepada umat-umatku. Ini 3 platform yang Nabi SAW bongkarkan kepada kita, di mana Nabi akan duduk dan tunggu kita. Kerana apa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Persoalannya hari ini, ada tak tertanam rasa cinta kita kepada Nabi SAW? Kalau orang yang minat politik, dia letakkan pimpinan politik sebagai idola dia. Kalau orang yang minat bola, dia letakkan pemain bola sebagai idola dia. Kalau orang yang minat artis, dia letakkan artis sebagai idola dia. Tetapi dia tidak pernah meletakkan Nabi SAW sebagai idola dia. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi SAW tidak bermusim, dan kecintaan kita kepada Nabi SAW akan semadi di dalam hati kita sepanjang umur kita, sehingga datangnya malaikat maut menjemput kita, kita masih mencintai baginda Nabi SAW. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.